tajuk kumpulan Inovasi Meningkatkan Keadilan dan Pembelaan Sosial Pelajar Berpencapaian Rendah. Pengenalan. Kejayaan pelajar yang tinggi pencapaian akademik sering diraikan, termasuklah mereka yang telah mengharumkan nama sekolah. Namun, pelajar yang berpencapaian rendah akademik agak kurang diberi perhatian. Pentadbir sekolah perlu membetulkan perkara ini dengan menyediakan program yang khusus kepada murid berpencapaian rendah akademik agar golongan ini tidak terpinggir dalam arus kemajuan pendidikan yang diwarnai dengan pelbagai perubahan terkini dan teknologi maklumat yang serba canggih. Murid yang berbakat dan memiliki kebolehan yang istimewa adalah antara kumpulan yang perlu diberi bimbingan dan peluang pembelajaran yang khusus supaya bakat dan minat semula jadi mereka itu dapat dipupuk dan dikembangkan sepenuhnya. Murid yang berbakat dan berpotensi ini mempunyai harapan dan pencapaian kecemerlangan yang lebih tinggi dalam bidang kecenderungan masing-masing sekiranya mereka diberi kesempatan dan bimbingan yang sesuai dan bertempatan dengan keperluan serta bakat mereka untuk menyelahkan diri dengan keunikan yang pelbagai. Baiklah, saya akan sambung kepada slide seterusnya iaitu tentang isu berbangkit. Setiap sekolah pasti mempunyai pelajar-pelajar yang berpencapaian rendah yang mana golongan mereka ini sering diabaikan atau disisihkan. Terdapat banyak punca-punca pelajar berpencapaian rendah, antaranya ialah kurikulum yang kurang sesuai, tanggapan guru yang negatif, tidak mendapat sokongan ibu bapa dan lain-lain lagi lah. Kebanyakan pihak sekolah sering mengabaikan mereka dan memberi tumpuan lebih kepada pelajar cemerlang dalam akademik. Sedangkan golongan mereka ini mempunyai bakat dan kelebihan diri daripada sudut yang lain. Contohnya adalah seperti pandai menyanyi, pandai bercucuk tanam, punya kemahiran daripada perkayuan dan sebagainya lah. Okey, jadi isu ataupun perkara yang kami ingin bawakan adalah tentang peningkatan kelas belakang yang tidak dipandang oleh guru-guru ataupun sekolah. Contohnya, pelajar kelas hadapan, saya berikan contoh Ali. Pada peperiksaan pertengahan tahun, dia mendapat 90 markah. Dan pada peperiksaan akhir tahun, dia mendapat 98 markah. Manakala pelajar kelas belakang yang bernama Abu, peperiksaan pertengahan tahun, dia mendapat 18 markah. Tetapi pada peperiksaan akhir tahun, dia mendapat 40 markah. Kebanyakan sekolah, mereka akan lebih memandang kepada Ali kerana dia mendapat 98 markah, iaitu markah yang paling tertinggi. Tetapi bila kita tengok balik, sebenarnya Ali hanya meningkat 8 markah sahaja. Daripada 90 ke 98 markah, hanya 8 markah sahaja. Tetapi kita tidak memandang langsung kepada Abu kerana Abu mendapat peningkatan sebanyak 22 markah daripada 18 markah ke 40 markah. Jadi perkara itulah yang saya ingin tekankan, bahawa mereka juga layak mendapat penghargaan, pengiktirafan daripada pihak sekolah kerana atas usaha mereka yang meningkat walaupun mereka tidak mendapat grade yang baik. Jadi perkara itulah yang kami ingin bawakan dan ubah persepsi guru maupun sekolah. Seterusnya adalah ciri-ciri pelajar berpencapaian rendah. Pelajar-pelajar ini adalah mereka ini tidak menumpukan perhatian dalam kelas atau menunjukkan minat terhadap proses pembelajaran. Seterusnya, mereka tidak berusaha untuk memenuhi pencapaian mereka di sekolah. Yang ketiga, pelajar-pelajar ini akan lupa atau tidak berusaha untuk menyiapkan kerja rumah mereka. Yang keempat, mereka tidak menumpukan perhatian dalam kelas atau menunjukkan minat terhadap proses pembelajaran. Yang kelima, mereka tidak menurut kata guru atau berselisihan faham dengan para guru tentang sesuatu perkara lah. Okey, yang seterusnya adalah
tidak terlibat dengan proses pembelajaran dalam kelas ataupun dalam bilik darjah. Maksudnya diorang tak aktif untuk participate dalam aktiviti yang berjalan dalam kelas. Okey. Seterusnya ada juga pelajar-pelajar ataupun murid-murid yang lemah daripada segi kognitif, iaitu pelajar yang sukar mengaitkan pengetahuan yang sedia ada dengan pengetahuan baru dan sukar memberi tumpuan dan ingatan yang lemah dalam pelajaran. Yang kedua, ciri akademik mereka lemah. Murid ini mengalami kesukaran dalam membaca yang menyebabkan mereka sukar untuk memahami apa yang dibaca dan mengenal pasti perkataan. Murid ini kurang berkemahiran dalam menulis dan menyusun ayat dengan baik. Seterusnya, kemahiran sosial mereka juga lemah. Terdapat pelajar yang kurang berinteraksi dengan rakan sekelas. Mereka juga tidak mempunyai kemahiran menolak tekanan rakan sebaya yang negatif, self-esteem yang lemah, dan juga mereka ini mempunyai motivasi yang lemah lah, di mana diorang kurang motivasi untuk belajar dan sering menganggap diri mereka tidak pandai seperti mana rakan-rakan yang lain lah. Seterusnya, aktiviti melukis merupakan satu seni tampak. Pihak sekolah boleh menganjurkan pertandingan melukis kerana dapat membantu murid yang berpercaya rendah untuk menunjukkan bakat mereka dalam aktiviti seni. Pertandingan melukis ini akan diadakan pada waktu dan tarikh yang telah ditetapkan. Murid yang terlibat akan dikumpulkan pada hari yang sama di dewan terbuka. Dalam pertandingan ini, guru seni akan menjadi juri untuk memilih lukisan yang memenuhi kriteria yang diinginkan. Murid yang berjaya memenuhi kriteria yang diinginkan akan diberikan sejak penghargaan buat mereka. Di samping itu juga, murid yang berjaya dalam pertandingan melukis ini akan diberikan satu dinding di sekolah untuk melukis lukisan murid secara berkumpulan. Perkara ini adalah untuk menunjukkan bahawa murid-murid yang berpencapaian rendah ini mempunyai kelebihan dalam bidang seni walaupun mereka kurang dari segi akademik. Tambahan pula, nama pelajar yang terlibat dengan lukisan murid tersebut akan dilukis di dinding tersebut untuk menunjukkan bahawa hasil tersebut merupakan hasil kerja mereka sendiri. Aktiviti melukis dapat meningkatkan kreativiti murid kerana dapat mengembangkan kemampuan otak mereka untuk berfikir lebih tangkas dalam menyelesaikan sesuatu tugas. Aktiviti inovasi yang telah dijalankan untuk membantu meningkatkan keadilan dan pembelaan sosial murid-murid berpencapaian rendah. Murid berpencapaian rendah ini tidak semestinya lemah dalam semua aspek. Terdapat di antara mereka yang mempunyai kemahiran dalam pelbagai aspek yang mungkin lebih jauh hebat berbanding dengan pelajar cemerlang dalam akademik. Antara aktiviti yang telah dijalankan ialah pertandingan nyanyian. Pertandingan nyanyian ini dapat membantu murid berpencapaian rendah untuk menunjukkan bakat mereka. Pihak sekolah boleh menganjurkan pertandingan yang merangkumi semua aspek dalam seni persembahan nyanyian dan moden. Pertandingan nyanyian ini juga dapat memberi pendedahan dan mengumpul penghargaan terhadap seni budaya dari pelbagai bidang kesenian kepada murid serta dapat meningkatkan ilmu pengetahuan tentang nilai-nilai kesenian. Seterusnya, pihak sekolah juga boleh menyediakan satu platform pameran bakat yang lebih besar kepada murid-murid untuk mengasah dan selahkan bakat mereka dalam pertandingan nyanyian secara dalam talian. Pertandingan ini juga dapat meningkatkan kemahiran dan kreativiti murid dalam penggunaan teknologi bagi menyediakan persembahan nyanyian secara dalam talian. Murid-murid yang terlibat dalam pertandingan nyanyian ini perlu mengumpul undian yang tertinggi. Murid yang berjaya mengumpul undian tertinggi dikira sebagai pemenang. Pihak sekolah boleh membuat satu QR code untuk memudahkan orang ramai menonton persembahan nyanyian yang dilakukan oleh mereka, dan melalui QR code tersebut juga orang ramai juga boleh membuat undian untuk menyokong murid-murid yang terlibat. Dalam pada itu, bagi memberi penghargaan kepada murid yang berjaya dalam pertandingan nyanyian tersebut, pihak sekolah boleh menubuhkan satu kumpulan nyanyian
kepada mereka supaya bakat mereka ni lebih terselah kepada khalayak ramai. Lain daripada itu, pihak sekolah juga boleh menjemput mereka untuk membuat persembahan setiap kali program atau majlis yang diadakan di sekolah. Dalam pertandingan nyanyian ini juga, murid-murid dapat memupuk keyakinan diri untuk berhadapan dengan khalayak ramai. Inovasi ini memberikan beberapa kelebihan, antaranya termasuklah meningkatkan motivasi pelajar berpencapaian rendah. Inovasi yang dijalankan dengan memberi perhatian kepada potensi pelajar, menghargai usaha dan pencapaian pelajar, mampu menimbulkan rasa positif dalam diri pelajar kerana ada dorongan dan persekitaran sekolah, terutamanya dalam kalangan guru-guru. Dengan itu, pelajar merasakan bahawa dirinya ada ruang dan peluang untuk lebih maju ke hadapan. Walaupun prestasi akademik tidak memberangsangkan, inovasi ini mampu mewujudkan persepsi pelajar bahawa mereka ada potensi untuk berjaya berdasarkan minat, bakat, kekuatan dan sebagainya. Bahkan penghargaan yang diberikan di setiap prestasi akademik yang meningkat mampu mencetuskan rasa ingin lebih berusaha memperbaiki kelemahan dan lebih cemerlang. Semangat dan motivasi ini sangatlah penting dalam kalangan pelajar ini agar mereka percaya bahawa masih ada harapan untuk terus maju dalam kehidupan. Kelebihan yang seterusnya ialah mewujudkan rasa kebersamaan guru dalam kalangan pelajar berpencapaian rendah. Dengan menjadikan golongan sasaran ini dalam kalangan berpencapaian rendah, maka semestinya tumpuan dan perhatian diberikan terhadap golongan pelajar ini. Dengan itu, ia juga dapat menukar tanggapan pelajar bahawa guru-guru hanya memberi perhatian kepada pelajar yang berprestasi tinggi sahaja. Oleh itu, inovasi ini mampu mewujudkan kesamarataan dalam layanan dan keprihatinan dari guru-guru terhadap golongan pelajar di sekolah. Pelajar yang berpencapaian rendah tidak merasakan bahawa diri mereka terabai, maka mereka akan berasa seronok dan teruja untuk pergi ke sekolah kerana rasa kebersamaan guru ada dalam diri mereka. Secara tidak langsung, inovasi ini menjadikan pelajar bahawa sekolah bukan tempat mereka rasa gagal dan disisihkan, tetapi rumah kedua mereka yang ada guru-guru menyayangi dan percaya mereka mampu untuk berjaya dalam kehidupan. Kesimpulannya, kita perlulah bersikap adil dan memberi perhatian sama rata terhadap murid sama ada dalam berpencapaian tinggi akademik maupun rendah. Usaha mengurangkan jurang pencapaian antara murid berpencapaian tinggi akademik dan rendah perlu diberi perhatian serius oleh pentadbir sekolah. Hal ini kerana amalan kepimpinan pentadbiran dan pencapaian akademik pelajar adalah signifikan untuk mencapai matlamat reformasi sekolah dan negara. Seterusnya, usaha meningkatkan pencapaian murid yang berpencapaian rendah akademik perlu dilakukan melalui cadangan aktiviti inovasi yang dicadangkan untuk mengetengahkan bakat dan kebolehan lain dalam kalangan pelajar berprestasi rendah dapat meningkatkan semangat mereka untuk seronok ke sekolah dan tidak merasa rendah diri apabila berada dalam kalangan murid-murid yang lain.